Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan supaya kita dan seluruh ahli keluarga serta seluruh umat kaum muslimin dan muslimat diberkati Allah, dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua akan bertemu di jannah nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan juga dengan tazkirah 5 minit berdasarkan buku beri 2 minit. Hari ini bab yang ke-11. Kalau kita mulakan sesuatu, dia akan bergerak daripada kosong jadi 1, 2 sampai sekarang ni dah bab ke-11. Bermakna kita di Ramadan yang ke-12. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adalah sedikit ilmu yang boleh dimanfaatkan. Itulah yang jadi ilmu yang bermanfaat. Dipanjang-panjangkan kepada ahli keluarga, maka ramailah orang yang mendapat manfaat tersebut dan dia mengalir sepanjang masa, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita dakwah keluarga. Tapi sebelum kita berdakwah keluarga, kita mulakan sebab apa program ni bermula pada pukul 6.25. Saya masuk kat sini pukul 6.21, ada 3 minit ataupun 4 minit untuk kita berbicarakan sementara sesuatu sementara menunggu mereka yang yang lambat-lambat tu. Okey, sebab masa 6.25 kita manfaatkan masa tersebut. Yang pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah lah kepada rakan sejawat saya di Universiti Kuala Lumpur, UniKL Business School, kerana satu program kami, program Islamic Finance, Islamic Finance, satu program telah diiktiraf oleh Allah, saya lupa dah siapa yang mengiktirafkannya, tetapi base-nya di United States lah, bank di United States yang membuat akreditasi kepada semua program Islamic finance. UniKL nombor 6 di dunia. Wah, dahsyat juga tu. Jadi joinlah UniKL, insya-Allah. Macam saya kata, UniKL universiti swasta, tetapi dia milik MARA 100%. Dan kalaulah pendapatan kita bawah 8,000, boleh minta pinjaman MARA, insya-Allah dia bagi pinjaman MARA dan juga allowance sara hidup untuk anak kita. Anak yang tak isap rokok, lelaki cukup. Anak perempuan boleh hantar balik ke mak dia yang susah kat kampung untuk 100-150 sebulan. Jadi tuan-tuan, ini pinjaman kena bayar balik. Suruh anak belajar pandai-pandai, dapat 3.5 ke atas, minta pengecualian, tak payah bayar. Keduanya tak cukup 3.5, 3 point pun boleh minta pengecualian, bayar 10-15%. Itu kena detail. InsyaAllah ada dia punya peruntukan tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 minit lagi sebelum kita mula pukul 6.25. Saya nak cerita sedikit lah. Ini pengalaman hidup saya. Dalam diri kita ni ada kebodohan. Tak salah kata orang bodoh, orang tak pandai. Dalam diri kita ni ada yang bodoh-bodoh tu. Dan kita banyak belajar. Ada masanya kita belajar daripada kebodohan kita. Misalnya masa saya pergi ke Dundee, Scotland. Ini kali pertama pergi luar negara, duduk di sana lama. Kita datang daripada Malaysia yang culture-nya satu macam lah. Orang Malaysia ni ada satu style lah. Kita semua orang Islam, kebanyakannya 50% lebih orang Islam. Kita dididik dengan orang yang baik-baik lah, sebab Islam ni mengajar orang kebaikan dan detail dia punya atur cara kehidupan tu. Sabar, bertolak ansur, apa semua tu ada dalam didikan kita. Baik, bila saya pergi ke sana, satu hari saya nak pergi ke Glasgow. Dundee ke Glasgow dalam 1 jam lah. Bawa kereta. Tiba-tiba di lebuh raya tersebut, kereta tak bergerak kat depan kita. Satu lane tu orang beratur panjang lah. Kita nampak tak bergerak. Saya pun kata dalam hati saya, bodoh betul Mak Saleh ni. Lane di sebelah kanan kosong, kau tak pergi. Saya ni orang Malaysia belagak pandai lah tu. Ambil kereta, pulah pergi ke lane kanan tu, pecut lah, pergi sampai lebih kurang 500 ataupun 100 500 ataupun 1 kilometer. Tengok ada jalan ditutup di sebelah kanan tu kerana ada pembetulan sikit lah. Dan orang semua beratur dengan tertibnya. Dan kita ni, ya Allah, jenis tak sabar. Orang lain semua boleh beratur, orang putih, orang mana, orang lokal lah, semua beratur elok je. Kita ni, ya Allah, pergi. Dan bila dah sampai dekat, nak kena masuk lane kanan. Lane kiri, sorry. Bagilah signal.
Teng, 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 teng. Orang depan saya masih ada, dia senyum kat saya. Sila masuk. Dia bagi. Ini memang terpukul betul tuan. Saya terpukul betul. Jadi Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kita belajar daripada bodoh kita. Kan kita buat perangai kita, perangai tak senonoh kita. Di tempat kita. Dan kemudian bila kita belajar, kita pergi tempat orang, kita belajar. Ya Allah, tak naklah saya buat macam tu. Malu tu sampai sekarang tuan. Malu tu malu pada diri kita sendiri. Baik. Satu lagi yang saya belajar, seminit lagi ya. Satu lagi yang saya belajar, yang ini pun satulah. Di peringkat masters ni, saya ada supervisor buat dissertation. Jadi, berjanjilah nak jumpa. Masya Allah. Dia kata, besok boleh? Pukul 5 petang boleh? Datang jumpa dia. Dr. Alex Russell, supervisor saya. Besoknya hujan selebat-lebatnya. Hujan, betul-betul hujan ni lebat ni. Memang payah saya nak perginya. Jadi saya tak pergi ya. Saya tak pergi. Besoknya saya masuk pejabat saya lah. Kami ada lah tempat belajar kita ni. Budak-budak postgrad ni. Dr. Alex Russell ni datang jumpa saya. Mana awak semalam? Where are you kami? Dia tanya saya semalam. Sir, saya kata hujan lebat. Saya tak boleh pergi. Betul lah hujan. Saya tunggu awak. Sekurang-kurangnya telefon lah beritahu pada ofis. Kata tak boleh datang. Jangan sekali-kali buat macam ni. Dia kata. Masya Allah. Dan hari ni dia kata, saya yang pergi cari awak. Awak tak datang cari saya. Beritahu. Allahu Akbar. Supervisor saya tu. Terpukul lagi. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar daripada kebodohan kita. Sejak itulah saya, Masya Allah, kalau seboleh-bolehnya saya akan jaga sangat tentang janji dan sebagainya. Sebab tu saya pun beritahu orang benda yang sama lah masa saya duduk Madinah. Tiap-tiap hari orang nak datang rumah saya, beritahu, Prof, boleh tak saya nak pergi rumah? Boleh, tak ada masalah, saya okey je. Berapa orang? 10 orang, Prof. Kereta saya muat 4 orang je. Allah tolonglah, Prof. Kami nak pergi ni, kami ni memang peminat Prof ni nak pergi. Jadi saya, orang kata 4 orang, dia degil juga. Tapi nak kata apa? Saya ni okey lah, saya kata okey lah. Tunggu pukul 10. Saya pun cakap dengan Amiru, anak saya. Amiru bawa angka pacik-pacik ni balik. Kita sewa kereta satu, naik taksi satu. Amiru bayar apa ni tambah. Dia orang ni tetamu ayah semua ni. Saya tak benarkan Amiru ambil duit daripada tetamu saya. Bila sampai tempat parking tu, siapa yang pernah pergi di Madinah rumah saya tahulah tempat parking yang kita tunggu tu kan. Parking 11A tu. Pergi-pergi, dia kata 10 orang. Tiba-tiba datang 4 orang. Saya kata mana yang lain? Tak tahulah, Prof, dia orang cancel last minute. Saya diam lah, panah hati tu. Dia ni panah barang kan. Panah hati, saya pun naik. Dia tak tahu yang kita sewa kereta dah. Sampai di rumah, kalaulah 10 orang nak datang, Rozah masak 15 orang. Jadi bila dah sampai, saya pun ceritalah. Ceritalah tentang janji, tentang apa. Kita tak boleh buat perangai lagu ni. Sekurang-kurangnya beritahulah saya. Tuan-tuan tahu tak bagaimana kita berjanji dengan orang? Jangan sekali-kali pandang ringan. Ini kita buat haji, ini kita buat umrah. Kita berjanji pun tak betul dengan manusia. InsyaAllah kalau kita berjanji, orang tahu. Kalau ada sesuatu yang tak dapat kita buat tu, kerana ada masalah besar lah tu. Tak sempat nak bagi tahu. Itu lain cerita. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Kita kena, banyak benda lah yang bukan soal cerita tu ya. Kita soal belajar daripada kesilapan kita. Memanglah kita semua ni masalah manusia yang serba kekurangan. Baik tuan-tuan, dah pukul 6.25, 6.30 lah. Baik tuan-tuan, tajuk bab 11 ni sangat penting lah. Tajuk dia dakwah pada keluarga. Tuan-tuan, kita sayang kepada keluarga kita. Kalau kita tengok isteri kita, tengok suami kita, memang ada perasaan cinta pada mereka tu. Kemudian tengok anak-anak pula membesar. Ya Allah, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Menjadi dewasa, belajar dan sebagainya. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya bila kita dah tua kan, kita tahu kita tak lama lagi nak meninggal. Masa kita sangat suntuk. Kita tengok orang-orang yang kita sayang ni, Masya Allah, Subhanallah. Kita rasa, ya Allah, boleh ke aku berjumpa lagi dekat mereka semua ni di jannah nanti? Kalaulah kita dapat berjumpa anak-anak kita, dapat berjumpa isteri ataupun suami kita di jannah nanti, Masya Allah, itulah perjumpaan yang tak akan berakhir. Di dunia ni akan berakhir dengan kematian. Tetapi apabila kita sudah meninggal dan kita semua masuk syurga, mudah-mudahan masuk syurga tanpa dihisap, saya akan berjumpa dengan Rozah.
Saya akan berjumpa dengan Sarah, saya akan berjumpa dengan Azrai, saya akan berjumpa dengan Amiru, saya akan berjumpa dengan Sofia, anak-anak saya. Tetapi yang lebih penting bagi saya nak jumpa mak saya. Saya nak jumpa ayah saya. Mereka ni banyak berkorban pada saya. Mak saya, ya Allah, kahwin umur 13 tahun, kerja dia masak je, jaga anak, basuh baju, jahit baju anak-anak. Tak mampu anak 12 orang. Dan dia, Allah ambil nyawa dia ketika usianya 59 tahun. Selama 10 tahun dia duduk di atas katil dia, bertahajud. 10 tahun tiap-tiap malam tak pernah miss. Pasal apa? Dia kena stroke. Dan dia mendoakan anak-anak dia semua. Masya Allah, subhanallah. Dan saya tengoklah bagaimana kita rasa cinta kepada mak kita. Tetapi kalau kita nak jumpa mak kita, nak jumpa ayah kita, kita kena pastikan kita ni masuk syurga. Dan kita tahu dia, insya-Allah dia masuk syurga. Kalau kita tak dapat masuk syurga, maka kita tak dapatlah jumpa orang yang kita sayang. Jadi sebab itu, tanda kita nak menunjukkan kasih sayang kita adalah dengan cara yang betul. Contoh, pagi-pagi saya, anak ni tetap anak lah. Kejut. Sarah, Sofia, bangun. Dah subuh ni. Okey? Sofia, bangun. Solat subuh. Hari ni kan bersahur. Tapi budak-budak ni dia masuk balik. Dia berehat bila bunyi azan pun dia tak bangun terus. Dia nak ayah dia kejut. Itu perangai budak. Dan kena kejut lah. Dan isteri kita pun kita kena, jom cepat sikit sembahyang ni. Dan kita betulkan, kita beritahu. Dan contohnya kalau kita balik raya, balik kampung, semua anak beranak, adik-beradik semua berkumpul. Kita sayang semua tu. Saya cakap terus terang, bangun subuh, anak-anak saudara lelaki apa semua, saya rasa tak suka kat saya kot. Saya bangun. Semayang subuh. Mai pergi masjid belaka. Pasal apa? Macam saya ulang 2-3 kali. Rasulullah SAW memang kata dah antara beriman dengan munafik subuh ni kalau tak pergi ke masjid. Orang lelaki lah, orang perempuan solat di awal waktu. Tapi kita, tanda sayang kita bukan tanda sayang kita jangan takut untuk mengejut suami kita, takut untuk mengejut adik-adik kita, abang-abang kita. Bangun, jom kita pergi ke masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda kasih sayang yang berbeza tu ya. Kita kata, Allah malas lah nak kacau dia orang ni. Ini ya Allah, tak nak lah. Itu tak betul. Cakap betul-betul. Jom kita pergi ke masjid. Dan biasanya bila kita ajak macam tu, dia orang akan pergi lah. Dia orang akan pergi. Tak tahulah malu pada kita ke ataupun malu pada Allah SWT. Tetapi insya-Allah kita doa supaya mereka ini akan berkekalan. Dan kenapa? Dalam surah, sekejap ya, saya tengok saya petik dalam beri 2 minit ini. Dalam surah Al-Taubah ya, Allah kata apa? Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Kita dah tu. Tapi ini tanggungjawab ini besar, anak sendiri kita tak boleh nak jaga aurat dia kan. Dan ada saya pernah dengar lah orang kata, alah ustaz tu cakap macam bagus ya, anak dia sendiri pun tak tutup aurat. Saya kata, kau cakap macam tu, Nabi Nuh dia berdakwah dengan isteri dan anak dia 900 tahun lebih. Tetapi anak dan isterinya masuk dalam neraka, mati dalam keadaan kufur. Itu rasa kita ni siapa? Tetapi tanda sayang kita pada kaum keluarga kita, kita kena berdakwah lah. Dan tugas kita berdakwah. Tetapi Allah lah yang akan membuka pintu hati kita. Paling tidak berdakwah ni pun macam mana ya? Bangun 1/3 hujung malam tersisa, berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah tolonglah ya Allah, isteri aku ni malas nak tutup aurat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan aku, terima kasihlah Kau bagi anugerah suami kepadaku. Suami aku ni malas nak pergi masjid. Ya Allah tolonglah buka pintu hatinya. Roza berdoa 6 tahun untuk saya benda tu. Dan saya sentiasa bersyukur padanya. Bersyukur kerana dia mengambil tindakan tersebut. Dia tak adalah mencaci-caci pergi cerita dengan orang. Laki aku ni malas nak semayang. Laki aku ni malas nak pergi menunaikan fardu haji. Dia berdoa kepada Allah SWT. 6 tahun dia menangis setiap malam. Dan akhirnya Allah makbulkan. Maaf puan, saya cerita begitu. Kita ada Allah. Saya berhenti kat situ. Esok kita jumpa lagi. Esok bab 12. Roza tunjuk apa tu? Ayi Nasrin ZZ. Dua-dua ke ZZ tu? Ayi Nasrin puan ke cik puan ke menerima hadiah daripada rakan Facebook saya, rakan penulis.
dia akan menerima buku Beri 2 Minit secara percuma. Tolong hubungi saya 0193154444. Kita akan hantar segera, insya-Allah. Zaki dah kita hantar. Siapa semalam? Rodiah ya. Rodiah juga kita dah siap dia punya proses tersebut untuk penghantaran. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah jumpa lagi hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.